Allahu 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 Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, agama kita tak membenarkan bersikap terlalu ekstrim. Iaitu, contoh hari ini kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak dunia atau akhirat? Nak mana? Nak dunia atau akhirat? Akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pilih satu ke pilih dua? Kenapa nak pilih satu, pilih dua-dua? Siapa kata? Masalahnya, kita yang Muslim ni kadang-kadang pun kurang faham Islam. Kita fikir, oh tak boleh nak akhirat, maka tak bekerja. Duduk dekat masjid je, solat 5 waktu. Tapi tak nak kerja. Anak-anaknya, dia kata tak apa, Allah jaga. Memang Allah akan jaga, tapi mana usahanya? Dia nak bertawakal kepada Allah, Nabi pun dah ajar. Orang yang bertawakal kepada Allah seumpama seekor burung yang terbang keluar di awal pagi dan dia pasti akan terbang balik ke sarangnya pada sebelah petang dengan perut yang terisi. Maksudnya, burung tu keluar ke tidak? Dia keluar. Islam tidak menggalakkan, malahan tidak membenarkan apa yang disebut sebagai celibacy. Apa itu celibacy? Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, pembujangan. Pembujangan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Ada agama yang mengatakan bahawa jikalau kamu nak dekat kepada Tuhan, tak boleh berkahwin. Kamu nak menyucikan diri kamu, tak boleh nak berkahwin. Ada ke tidak? Ada. Tapi Islam mengatakan bahawa perkahwinan itu melengkapkan separuh agama kamu. Kahwin melengkapkan separuh agama. Dahsyat. Kahwin melengkapkan separuh agama. Dan Nabi SAW juga kata, sesungguhnya pada kemaluan kalian itu adanya sedekah. Yakni apabila kamu membuat hubungan halal dengan isteri kamu ataupun suami kamu. Sahabat terkejut. Terkejut sebab sahabat fikir, ini adalah kepuasan diri. Apa sahabat boleh dapat pahala ke? Sahabat terkejut. Maka Nabi kata, mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, maksud kamu kami bersama dengan pasangan kami pun kami dapat pahala? Nabi SAW jawab, cantik jawapan Nabi. Nabi kata, sebagaimana kalian melakukan perkara yang sama di luar pernikahan, kalian akan mendapat dosanya. Begitu juga perkara yang sama yang kalian lakukan ketika dalam pernikahan, itu akan mendapatkan pahala untuk kalian. Ada seorang sahabat Nabi, isteri kepada Abu Darda. Sangat masyhur cerita ini. Isteri kepada Abu Darda. Suatu hari nampak dia tak terurus, kusut masai. Maka Nabi tanya, ni kenapa macam ni? Kenapa tak berhias untuk laki kamu? Maka isteri kepada Abu Darda, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat engkau tu, dia tak perlukan isteri pun. Kata, kenapa pula? Ya Rasulullah, tiap-tiap hari dia puasa sunat, tiap-tiap malam dia solat tahajud. Dia tak perlukan isteri. Pandang aku pun, sentuh aku pun dia tak sentuh. Abu Darda, dia nak buat benda jahat ke benda baik, tuan-tuan dan puan-puan? Dia nak solat, dia nak puasa, itu benda baik ke benda jahat? Benda baik. Tapi Nabi SAW hantar Salman Al-Farisi pergi duduk dengan dia untuk ajar dia. Bukan pukul dia. Jangan salah faham. Kita ni kalau disebut ajar dia, pukul dia. Jangan gedebel sangat. Salman Al-Farisi bermalam di rumah dia. Dan bila Abu Darda pada waktu malam nak bangun untuk solat tahajud, Salman Al-Farisi, ini tetamu yang garang. Ya, mu tidur. Nanti bila dah nak fajar, baru kamu bangun, baru solat tahajud. Jadi Abu Darda pun tidur. Bila pagi esoknya disediakan sarapan untuk Salman Al-Farisi untuk makan. Maka Salman Al-Farisi ajak Abu Darda makan. Abu Darda kata, tak. Aku puasa hari ini. Maka Salman kata, kamu makan. Kamu tak makan, aku tak makan. Dia paksa Abu Darda untuk makan. Dan selepas itu Salman Al-Farisi barulah beritahu kepada Abu Darda, sesungguhnya isteri kamu ada hak ke atas kamu. Ada hak ke atas kamu. Nabi
Dia berpuasa dan dia juga berbuka puasa. Nabi solat tahajud, tetapi ada keseimbangannya. Maksudnya tuan-tuan dan puan, agama kita ini ada tak ruang untuk kita bersikap ekstrim? Tak boleh. Dia kena balance. Kita kena gunakan dunia ini sebagai jambatan untuk ke seberang, untuk ke tempat yang abadi. Jangan jadikan dunia sebagai destinasi, tetapi jadikan dunia ini sebagai transit untuk ke satu alam yang lebih baik. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang lelaki, di mana-mana pun dia tak nak pergi. Dia nak pergi ke tempat paling baik je. Dia duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid bagus, iktikaf bagus, dapat pahala. Lalu Umar nampak. Lalu Umar tanya kepada dia, "Wahai sahabat, apa yang kamu buat di sini?" Dia kata, "Aku berzikir, aku solat, mengingati Allah." Bagus kan? Lalu Umar tanya kepada dia, sebab Umar Ibn Khattab dah nampak dia selalu duduk dekat masjid, tak keluar kerja. Maka Umar tanya, "Habis bagaimana dengan rezeki kamu? Bagaimana dengan makan minum kamu?" Jawapan lelaki itu standard, hari ini pun ada orang guna. Lelaki itu jawab, "InsyaAllah kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan bagi kita." Tahu tak lepas tu apa Umar Ibn Khattab buat? Dia ambil tongkat tu, ketuk kepala lelaki tu. Dia ketuk. Lalu Umar kata, "Apakah engkau ingat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan langit, kemudian Allah akan hujankan kepada kamu dinar dan dirham? Kamu keluar dari sini sekarang, pergi kerja. Bila waktu solat, kamu datang sini solat. Bila kerja, pergi keluar bekerja." Bukankah dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9 dan 10, selepas solat Jumaat, Allah kata apa pada ayat ke-10? Allah kata, "Bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk cari rezeki." Maksudnya, Islam tak kata solat. Solat tu wajib 5 waktu. Tapi selain daripada itu, kerja juga adalah ibadah. Setiap suapan kita kepada isteri, kepada suami, itu adalah ibadah. Setiap susu ibu yang diberikan kepada anaknya, itu adalah ibadah. Setiap senyuman itu adalah sedekah. Tuan-tuan dan puan, tak ada ruang untuk kita bersikap ekstrim, tak balance. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia bagi satu definisi yang sangat cantik tentang keseimbangan. Dia kata, seorang Muslim, dia perlukan keseimbangan sebagaimana burung memerlukan 2 sayapnya untuk menyeimbangkan dirinya agar dia sampai ke destinasi. Dan keseimbangan yang dimaksudkan di sini, dia perlu ada perasaan takut kepada Allah, dan dia juga perlu ada pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu takut akan ancaman azab Allah, tetapi ketakutannya itu tidak menghalangnya untuk berharap kepada rahmat Allah. Tetapi dia tidak boleh terlalu berharap kepada rahmat Allah sehingga dia tak takut kepada ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut dengan harap ini perlu kedua-duanya seimbang. Bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada di kalangan orang Islam kita, mereka kata, mereka dah buat banyak dosa. Mereka kata, "Aku rasa susah kot Allah nak ampunkan aku." Dia rasa Allah susah nak ampunkan dia, sebab dia fikir dosa dia terlalu besar. Dan saya pernah mengendalikan beberapa kes macam ni. Dan mereka datang jumpa saya, mereka tanya, "Brother Firdaus, adakah Allah akan mengampunkan saya? Dosa saya terlalu besar, dosa saya terlalu banyak." Saya jawab mereka, saya kata, "Brother, awak rasa dosa awak lebih hebat daripada sifat maha pengampun Allah ke? Do you think your sin is greater than the mercy of Allah?" Saya tanya dia, siapa yang lebih hebat? Allah punya sifat pengampun ataupun dosa kamu? Dia kata Allah. Yes, Allah akan ampun selagi mana kamu ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kamu bertaubat, Allah kan nama dia At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Siapa yang bagi tahu kepada kamu yang Allah tak akan terima taubat kamu selagi kamu masih hidup dan kamu ikhlas, maka dia pembohong. Dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata, "Wahai hamba-Ku yang telah menzalimi dirinya." Yang telah menzalimi dirinya.
Jikalau kamu bertaubat daripada dosa-dosa kamu, nescaya Allah akan mengampunkan segala dosa kamu. Allah sendiri kata Allah akan ampunkan. Habis siapa kata tak boleh ampun? Sebesar mana pun kita punya dosa, Allah boleh ampun selagi ikhlas. Tapi bro, kalau buat lagi macam mana? Taubat lagi. Kalau buat lagi, taubat lagi. Habis tu bukan hipokrit ke? Macam hipokrit dia. Taubat, buat lagi. Taubat, buat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia, kita selalu kata, engkau dah 2 kali buat benda yang sama, kali ketiga, tiada maaf bagimu. Itu manusia yang ada limit. Allah, dia membuka ruang secukup-cukupnya untuk manusia bertaubat. Kerana Allah suka manusia yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seimbangkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jangan kata aku tak nak dunia. Tak. Dunia diperlukan supaya kita dapat wang, dan wang itu kita laburkan, kita infakkan untuk manfaat akhirat kita. Jangan kata aku apa pun tak nak. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ini dia bukan destinasi, dunia ini sekadar satu transit. Allah